adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati, berjanji padaku, percaya selalu. Biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati, berjanji padaku, percaya selalu. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati, berjanji padaku, percaya selalu. Yang memilih aku adalah dirimu. Selama Camelia tidak pulang ke kampung, jirannya yakni Makcik Khadijah banyak membantu Camelia untuk menjaga Abah dan kadangkala menjadi peneman bual Abah di waktu petang. Mael! Oh, Mael. Oi Tija, ada apa kau datang rumah aku? Amboi, Mael. Bukan main berani kau ya keluar ke sana kemari. Apa nak ditakutkan? Bukan ada hantu pun kat luar tu. Bukan begitu, Mael. Sekarang kan musim penyakit COVID-19. Kita ni disarankan duduk dekat rumah. Kurangkan pergerakan. Berhati-hati sebelum terkena. Kau pun percaya dengan penyakit karut tu? Semua tu tipu. Hospital pandai reka-reka penyakit. Aku tak percayalah semua tu. Tija, ada apa kau datang rumah aku? Aku datang ni nak bagi surat daripada Tok Ketua Kampung. Hujung minggu ni ada ceramah tentang vaksin. Kau tahu, Mael, kita sekarang dah ada ubat nak cegah virus tu. Vaksin apa pula ni? Cukup-cukuplah cerita ubat pelik-pelik. Kalau nak mati, mati juga. Aku tak nak datang. Merepek je semua ni. Orang tua ni melawan saja kerja dia. Mael, penyakit ni dah berbulan-bulan, kau tahu tak? Bersyukurlah sikit pihak kerajaan dah usaha cari ubat untuk kita. Lagi-lagi umur macam kita ni. Tija, aku nak tanya kau. Darah tinggi kau dah dekat 10 tahun melekat. Kau makan ubat hospital tu, ada baik sampai sekarang? Hidup bergantung ubat macam bangkai tak bernyawa, tahu tak? Aku kalau bercakap dengan kau ni, Mael, boleh naik darah tinggi aku. Sudah, aku letak surat ni dekat tangga. Camelia turun daripada kereta selepas pulang dari sekolah. Makcik Tijah, dah lama ke sampai? Tak nak masuk dulu? Tak payah. Makin bengkak hati aku cakap dengan abang kau. Kau dari sekolah ke? Manisa dengan Maira pun ada tidur dalam kereta tu. Penat agaknya. Tak apalah, Lia. Cik Tijah balik dulu. Camelia keletihan. Dia merebahkan badannya ke kerusi kayu yang mulai reput di ruang tamu. Matanya terasa ingin mengetik televisyen. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjadi orang pertama menerima suntikan vaksin COVID-19 apabila bekalannya sampai di Malaysia hujung bulan ini. Perkara ini telah disahkan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi merangkap Menteri Penyelaras Program Imunasi COVID-19 Kebangsaan Khairy Jamaluddin. Beliau menambah, kerajaan akan memberikan suntikan vaksin secara berperingkat kepada semua rakyat Malaysia bermula daripada golongan barisan hadapan. Suntikan vaksin ini akan diberikan secara percuma sebaik sahaja bekalan vaksin sampai ke Malaysia. Alhamdulillah, ada juga penawar. Semoga cepatlah pulih semula keadaan. Rindunya dekat abang. Dah berbulan anak-anak tak jumpa. Kau tak payah nak suruh laki kau yang tak guna tu balik ke sini. Aku tak suka. Situasi di Hospital Kuala Lumpur. Azman merupakan suami kepada Camelia yang bekerja di Hospital Kuala Lumpur. Selesai bertugas, dia terserempak dengan Dr. Lim. Dr. Azman. Lim, kau dah ada bilik bedah ke? Tadi ada pesakit jantung tersumbat. Tapi semua okey dah. Tak ada yang kritikal sangat. You dari mana, Azman? Jomlah kita minum dulu dekat kafe. Ada lama nak bercakap sama you. Mengada kau lah, Lim. Okeylah. Azman,
I tengok you macam 24 jam bekerja. You tak rehat ke? Setahu I, you sudah tidak bekerja di bahagian kecemasan lagi. Tak tahulah nak cakap macam mana, Lim. Sejak isteri dan anak aku tak ada kat rumah ni, aku rasa sunyi, sepi. Tu yang kadang aku OT je kerja. Kalau aku balik pun, tak ada apa. You punya isteri cikgu kan, Azman? Kenapa isteri you tak ada pula? Isteri dan anak-anak aku pindah ke Johor. Isteri aku dulu dapat mengajar di Kuala Lumpur. Dulu, aku suruh dia pindah ke Johor. Tapi, bertahun-tahun minta tak dapat. Jadi, akulah yang mahu pindah ke KL ni. Oh, begitu. Sudah berapa lama isteri you pindah? Kasihanlah. Lebih 5 bulan dah, Lim. Aku pun kadang rindu juga dengan tak boleh rentas negerinya. Tapi tak mengapa, Azman. Sekarang kita sudah ada vaksin. I pun penat hari-hari hadap itu penyakit. Azman, apa kata you suruh isteri dan anak you mohon vaksin? Kalau sudah dapat vaksin, selamatlah sikit. Kadang, aku rasa tak adil, Lim. Aku dah dapat vaksin. Tapi, anak dan isteri aku kena tunggu giliran. Apa gunanya aku jadi suami tapi tak mampu nak lindungi keluarga sendiri? I kasihanlah sama you. Azman, you tak mahu ke pindah ke Johor? Bukan tak nak, Lim. Tapi kau tahulah, pengarah mana yang nak layan pindah-pindah ni? Lagi-lagi tengah banyak kes. Aku dah berbulan tak jumpa anak bini aku. Ayah, Azman. Kita sudah lama kawan dari college lagi. Daripada you bercinta dengan Halimah Jongang sampai kita kerja di tempat sama. I boleh tolong you, Azman. Kalau kau nak bahang aku, Lim, baik tak payah. Tapi, aku betul-betul ni, Lim. Macam mana kau nak tolong aku pindah? I punya bapa kan pengarah pantai hospital Kuala Lumpur. You sudah lupa ke? Nanti I minta tolong sama I punya bapa. Cakap dengan pengarah lah. Bapa I pun sudah kenal you, Azman. Ya Allah, betul ke, Lim? Ini saja peluang yang aku ada. Jangan risaulah. I akan tolong you. Lagipun, negeri Johor banyak kes. Mesti tak ada masalah kalau you nak pindah sana. Terima kasih banyak, Lim. Berkat bantuan Dr. Lim iaitu rakan sekerjanya, Azman akhirnya dipindahkan ke negeri Johor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baba. Manisa. Baba. Abang buat apa kat sini? Tak boleh ke abang nak jumpa isteri dan anak-anak abang? Ya Allah, abang. Masuklah. Bukan apa. Saya tak masak lagi. Saya tak tahu pula abang nak ke sini. Tapi, macam mana abang boleh rentas negeri? Apalah sayang ni, abang baru sampai. Penat-penat takkan dah nak cerita pula. Minta maaf, abang. Abang duduklah dulu. Saya nak keluar sekejap. Nak ke mana pula tu? Nak beli lauk lah, abang. Saya nak masak sedap-sedap untuk abang. Alhamdulillah, beruntung abang dapat isteri macam ni. Hati-hati ya. Azman duduk di tangga kayu. Berbola matanya terus melihat isteri dan anak-anaknya yang setelah sekian lama dirindui. Tiba-tiba, Abah keluar daripada pintu bilik. Ada apa kau datang rumah aku? Abah. Apa khabar? Abah sihat? Kau nampak aku hidup lagi kan? Masih boleh berdiri? Abah, mana pondok yang dekat depan rumah? Bukan ke ada pondok kayu yang boleh duduk? Kalau dah roboh, saya boleh betulkan. Kau dah lah datang sini tak diundang. Sekarang kau nak sibuk betul-betulkan rumah aku. Kau fikir kau siapa? Abah, saya nak betulkan. Bukannya apa? Arwah mak dulu suka duduk depan pondok tu. Masa saya baru kenal dengan Camellia, pondok itulah arwah mak ajak saya berbual. Aku kata jangan. Biarlah pondok tu buruk sampai aku mati. Jangan ada siapa berani sentuh pondok tu. Camellia yang baru pulang daripada pasar terkejut mendengar suara Abah yang menjerit-jerit kedengaran dari luar rumah. Abang? Abah? Kenapa ni? Tak ada apa, Lia. Abang baru nak berbual-bual dengan Abah ni. Lia, abang sebenarnya dapat pindah ke Batu Pahat. Kawan abang tolong. Lepas ni, abang takkan berjauhan dengan anak dan isteri abang.
kenapa kau nak pindah sini? Aku tak nak tengok muka kau dekat rumah ni. Abah, Abang Azman ni suami Lia. Menantu Abah tau. Diam! Program vaksinasi mula dijalankan di seluruh daerah Batu Pahat, Johor. Azman yang menjadi salah satu pegawai perubatan di sebuah hospital turut bekerjasama membantu orang awam bagi mendapatkan vaksin COVID-19. Tijah, sini bah kau. Kiah, kau beli saya apa? Aku cari pucuk paku ni. Abang Kamal tu kalau sehari nak makan sayur kampung, tak kenal lah dengan tekak dia. Oh, ya ke? Aku pula teringin nak makan asam pedas ikan siakap. Tapi itulah, dah 3 kedai aku pergi. Semua tak ada. Kedai kampung begini mana ada Tijah. Cuba kau terai pergi pekan sana, mesti ada. Tapi kan, kau baju kurung ni dari mana? Aku daripada klinik ambil vaksin COVID-19. Syukurlah dah dapat. Program tu pun dah nak habis dah. Tenanglah sikit hati ni nak berjalan ke sana kemari. Ai, kau baru kena suntik hari ni? Aku dapat giliran minggu lepas. Nasiblah aku tak demam ke apa. Sedang asyik Tijah dan Kiah berbual di kedai runcit, Azman datang singgah ke kedai yang sama untuk membeli sesuatu. Azman dengan tidak sengaja mendengar perbualan Makcik Tijah dan Makcik Kiah. Tijah, aku ada dengar daripada jururawat di klinik tu. Dorang kata keluarga Pak Mail je yang belum ambil vaksin ni. Tapi kan, giliran dorang tu minggu lepas lagi. Betul juga Kiah. Aku tadi tengok senarai nama orang kampung kita tu, keluarga Pak Mail je yang belum datang. Anak dia yang cikgu tu dengan cucu-cucu dia. Kau tahu tak? Menantu dia tu doktor tau. Buat malu je lah kan. Menantu doktor, tapi keluarga anti vaksin. Biar betul kau ni Tijah. Menantu Pak Mail tu doktor? Iya betul Kiah. Buat apa aku nak menipu? Aku tak pernah tahu pun menantu dia tu doktor. Pak Mail manalah suka dengan menantu dia tu. Sebabnya apa pun aku tak tahu. Tapi buat malu betul lah. Anak menantu kerja bagus, tapi tak percaya perubatan moden. Lagi-lagi kan sekarang ni ada rakyat yang tak nak ambil vaksin. Keluarga Pak Mail anti vaksin lah tu. Azman yang mendengar perbualan tersebut terus memendam rasa marah yang teramat dahsyat. Azman terus masuk ke dalam kereta dan bergegas balik ke rumah mertuanya. Camelia! Camelia! Ya, Abang. Ada apa ni? Abang lapar ke? Duduk sini dulu. Abang nak cakap sikit dengan Lia. Kenapa, Abang? Sayang ada buat salah apa-apa ke? Jawab pertanyaan abang dengan jujur. Betul ke Lia? Anak-anak dan abah tak ambil lagi vaksin COVID-19? Soal tu... Camelia, abang tanya ni. Abang dengar orang kampung mengata keluarga kita saja yang belum ambil vaksin. Kalau betul lah apa yang abang dengar, kenapa? Kenapa? Sebab... Sebab apa, Camelia? Sebab aku tak nak anak dan cucu-cucu aku mati. Abah? Ya, aku yang larang bini dan anak kau daripada ambil suntikan mengarut tu. Dia anak aku ada hak atas dia. Ya Allah, Abah. Kalau betul lah vaksin tu boleh buat mati, dah lama saya mati dahulu, Abah. Vaksin ni untuk kita melawan virus COVID-19, Abah. Kerajaan dan Kementerian Kesihatan dah usaha macam-macam nak bantu kita. Kita sebagai rakyat kenalah bagi kerjasama. Aku peduli apa? Aku selama ni hidup tak ambil vaksin, apa kejadah tu hidup je. Tak ada masalah pun. Itu semua kuasa Allah, Abah. Sekarang ni kita ikhtiar.
dah ada ubat, jadi ambil je lah. Sayang, abang tak sangka saya tipu abang ya. Saya kata saya dah ambil. Sampai hati sayang buat abang macam ni. Derhaka tahu menipu suami. Mentang-mentang kau doktor, kau nak marah anak aku ikut suka hati kau je. Kau fikir kau siapa? Aku tak pernah hormat kau lah. Abah, selama ni saya bersabar dengan abah tahu. Saya hormat abah macam bapak saya sendiri. Saya tak kisah kalau abah tak hormat saya. Tapi, saya suami kepada anak abah. Segala urusan kehidupan Lia di bawah tanggungjawab saya. Saya nak bagi yang terbaik untuk anak abah. Apa yang abah tak puas hati dengan saya? Kau jangan biadab dengan aku. Kau boleh berambus dengan vaksin mengarut kau. Abah tak kisah ke orang kampung mencana nama saya? Mencotik arang dekat keluarga kita. Ada yang kata keluarga kita ni anti vaksin. Saya malu tahu abah. Aku tak pernah kacau orang. Buat apa kau nak kisah semua tu? Lia, kalau kau masih nak jadi anak abah, kau jangan ambil vaksin tu. Kalau kau nak ambil juga, kau langkah mayat aku. Abah. Abang kecewa dengan Lia. Sanggup Lia tak hormat abang sebagai suami Lia. Abang cuba jadi suami yang terbaik. Tapi abang tak layak nak jadi yang terbaik untuk Lia. Lia buatlah apa yang Lia rasa terbaik. Azman kesal dengan apa yang berlaku pada keluarganya. Sanggup bapa mertuanya menconteng arang pada dirinya dan terus-menerus ungkap dalam semua keadaan. Azman mengambil semula kunci kereta di atas meja dan keluar tanpa mengetahui arah yang ingin dituju. Pada suatu hari, Azman bertugas merawat pesakit seperti biasa. Tiba-tiba ada kedengaran suara dari jauh yang menarik perhatiannya. Kecemasan, kecemasan. Dr. Azman, ada pesakit pingsan dan berlaku pendarahan dalaman melalui hidungnya. Nama dia... Sudah, bawa masuk ke dalam. Azman langsung tidak mahu tahu dan melihat pesakit. Dia terlalu sibuk merawat pesakit yang lain dibuat kecemasan. Dr. Lina, tolong saya rawat pesakit ini. Okey, boleh? Nurse, minta butiran pesakit. Pesakit bernama Camelia binti Ismail, berumur 33 tahun, sudah berkahwin, dikatakan pengsan di sekolah. Camelia Ismail? Isteri aku? Ya Allah! Sayang, kenapa ni? Kenapa awak tak tahu yang pesakit ini isteri aku? Nurse, kenapa awak tak cakap ini isteri saya? Maaf Dr. Azman, saya tak tahu. Ya Allah, kenapa dengan saya ni? Lina, tolong isteri aku. Walaupun Azman seorang doktor yang bagus dalam perubatan, namun dia menjadi lemah dan hilang kawalan saat orang tersayang terbujur di atas katil pesakit. Ya Allah, isteri aku. Azman dengan sabar menunggu isterinya sambil mengalirkan air mata. Dia terlalu risau akan isterinya. Tidak lama kemudian, Azman, aku harap kau bertabah menerima ujian dari Tuhan. Isteri kau disahkan positif COVID-19 dan keadaannya agak kritikal sekarang. Ya Allah, isteri aku. Sabar Azman. Walaupun isteri kau dalam keadaan kritikal sekarang, tetapi kita akan memberikan yang terbaik untuk merawatnya. Semua ini dengan izin Yang Maha Kuasa. Kau berdoalah. Sekarang isteri kau dah dimasukkan ke ward COVID-19. Dr. Lina meninggalkan Azman yang sedang bersedih di kerusi menunggu. Azman menundukkan kepalanya dan keadaannya tidak tenang. Selang beberapa jam kemudian, Azman mendapat panggilan daripada nombor tak dikenali. Hello? Apa? Dekat mana? Azman mendapat berita bahawa anak kembarnya Manisa dan Mairah dimasukkan ke dalam hospital dan diletakkan dalam wad ICU. Guru kepada anaknya telah menelefon Azman untuk memaklumkan keadaan anaknya. Azman sekali lagi merasa hatinya remuk, hancur dan seperti dia tiada harapan lagi untuk hidup. Nurse, mana bilik ICU?
Azman meletakkan muka dan tangannya melihat kedua-dua anak kembarnya dipenuhi dengan wayang. Cikgu Azizah merupakan guru kepada anaknya, menceritakan apa yang berlaku di sekolah. Namun, Azman tidak mengendahkannya kerana hatinya telah hancur melihat keadaan anak kembarnya. Cikgu Azizah pun meminta izin untuk pergi dari situ. Saat Azman menangis di hadapan pintu bilik anaknya, Abah pun datang. Kau memang tak guna. Disebabkan kau, anak cucu aku masuk hospital sampai kritikal. Disebabkan kau, anak cucu aku tak balik rumah hari ini. Suami jenis apa kau ni? Abah, tolonglah Abah. Saya tengah kusut. Anak isteri saya masuk hospital dalam hari yang sama. Saya tak tahu nak buat apa Abah. Saya serabut. Kau fikir serabut kau je. Dulu kau tak duduk dengan aku. Anak dan cucu-cucu aku tak pernah sakit pun. Bila kau jejak dekat rumah aku, semua masuk hospital. Ini semua berpunca daripada kau. Penipu besar. Ya Allah Abah. Penipu apa? Apa yang saya tipu? Tak ada Abah. Tak ada. Aku memang tak suka menantu macam kau. Aku izinkan anak aku kahwin dengan kau pun sebab isteri aku sayang dekat kau. Tapi hakikatnya sikit pun aku tak pandang lah. Abah, hina sangat ke saya jadi menantu Abah? Saya cuba jadi menantu yang baik, suami yang baik untuk Lia. Tapi saya manusia biasa dan tidak sempurna. Cis, kau nak sebut sempurna depan aku? Kau fikir kau bagus sangat? Nama je kerja doktor. Tapi anak aku boleh sakit dan cucu aku sekarang kritikal. Kau nak kata apa? Azman terus pergi meninggalkan Abah. Seharian dia tidak makan atau mandi. Fikirannya terlalu kusut sehingga dia tak mampu menahan air matanya dan terus-menerus bersedih. Waris kepada Camelia Ismail? Saya doktor. Saya ayah Camelia. Pakcik, mana suami Camelia? Dia kata nak pergi makan dulu katanya. Suami tak guna memang macam tu. Hingga isteri sakit soalan diri. Ada apa doktor? Oh, tak apalah pakcik. Saya tunggu suami Camelia datang dulu. Saya ayah Camelia doktor. Takkan saya tak boleh ambil tahu? Macam ni pakcik. Sukar saya nak jelaskan sebenarnya sebab biasanya berita ni akan jadi berita yang gembira lah untuk pakcik dan keluarga. Doktor, saya boleh tengok anak saya ke? Pakcik, tak boleh. Walaupun pakcik dah dapatkan suntikan vaksin, tapi kami tetap perlu berhati-hati. Anak saya sakit apa doktor? Dia cuma pengsan saja kan? Sebenarnya anak dan cucu-cucu pakcik semua disahkan positif COVID-19 pada tahap yang kritikal. Jadi kami hanya mampu menidurkan pesakit untuk merawat dengan semampu kami. Anak dan cucu saya kena COVID, tapi penyakit tu tak apa-apa kan doktor? Walaupun kami sudah ada vaksin, tetapi risiko untuk kematian boleh juga berlaku pakcik. Lebih-lebih lagi di peringkat kritikal. Jadi selama ni penyakit COVID-19 ni memang wujud lah ya? Ya, betul pakcik. Sebenarnya ada berita yang saya nak sampaikan. Camelia, anak pakcik, mengandung 6 minggu. Setakat ni janinnya dalam keadaan selamat. Anak saya mengandung? Habis tu macam mana doktor? Mengikut rekod kami, Puan Camelia dan anak-anaknya masih belum mendapatkan suntikan vaksin. Oleh itu, sekiranya Puan Camelia tak mampu untuk melawan virus COVID-19 ni dengan kekuatan dirinya sendiri, kemungkinan besar bayi dalam kandungannya akan mati atau kami terpaksa gugurkan demi menyelamatkan nyawa si ibu lah. Ya Allah, anak aku. Abah sangat terkejut dengan apa yang terjadi kepada anaknya. Dia benar-benar tidak menyangka kematian lebih menghampiri anak dan cucunya berbanding dia yang sudah di usia tua. Abah mula termenung memikirkan adakah dia punca segalanya berlaku. Ya Allah, Azman, mana kau nak? Tiba di suatu bilik, Abah kedengaran orang sedang berdoa sambil menangis teresak-esak. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau kembalikanlah isteri dan anakku dalam keadaan sihat semula, ya Allah. Aku hidup sebatang kara. Hanya mereka lah yang aku ada di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, Kau bukakanlah pintu hati bapa mertuaku untuk menerimaku seadanya.
Kau terangilah hati bapa mertuaku agar dia mengizinkan aku untuk menjaga anaknya dengan baik. Aku sedar aku tidak sempurna, tapi aku ikhlas kerana-Mu untuk menjaga seluruh keluarga Pak Mail dengan sepenuh hatiku. Amin ya Rabbal Alamin. Abah yang mendengar dari pintu surau menangis tanpa mengeluarkan suara kerana terlalu kecewa dengan perbuatannya sendiri. Disebabkan dia tidak menerima vaksin, seluruh keluarganya menjadi mangsa. Ya Allah, mengapa semua ini berlaku dalam sekelip mata? Mengapa tidak aku yang Kau ambil dan biarkan aku menerima penyakit ini? Anak dan cucu aku tak bersalah. Abah, kenapa Abah duduk di bawah sini? Azman, maafkan Abah nak. Abah berdosa dengan kamu nak. Abah yang layak dihukum bukan kamu. Marahlah Abah nak. Hukumlah Abah. Ya Allah Abah, saya dah lama maafkan apa Abah buat dekat saya. Saya yang banyak berdosa dengan Abah. Saya minta maaf banyak-banyak Abah. Tak Azman, Abah yang silap dan Abah banyak mementingkan diri sendiri. Sekarang, Abah hancurkan hidup anak Abah sendiri. Isteri kau mengandung Azman. Camelia mengandung? Sudahlah Abah, kita doa yang terbaik untuk mereka semua. Apa yang perlu sekarang, Abah ambil vaksin ya. Apa yang telah terjadi kepada anak dan isteri saya mungkin ada hikmah. Saya tak nak Abah sakit juga. Saya sayangkan Abah. Kenapalah selama ni aku buta menilai kau Azman? Aku layan kau macam apa kau tetap sayangkan Abah. Baiklah Azman, Abah dengar kata kau. Abah ambil suntikan tu. Azman pun membawa Abah ke ruang suntikan vaksin COVID-19. Hati Azman senang melihat bapa mertuanya telah berubah. Azman sendiri yang memberikan suntikan vaksin kepada Abah. Azman tersenyum kepada Abah walaupun hati dan fikirannya sangat risau tentang anak dan isterinya. Azman, kalau anak dan isteri kau perlu rawatan suntikan vaksin ni, kau bagilah. Abah izinkan? Azman, hari ni Abah nak mengaku depan kau. Abah sebenarnya bukan menolak ubatan moden dan vaksin ni. Abah masih tidak boleh lupa apa yang terjadi pada mak kau dulu. Abah terlalu cintakan dia dan sayang dia lebih dari nyawa Abah sendiri. Sewaktu majlis perkahwinan kau, mak kau lah orang paling gembira dapat menantu macam kau. Kau ingatkan pada malam itu juga, mak kau tiba-tiba pengsan dan kau sendiri bawanya ke hospital. Dia yang masih berbaju pengantin terus datang ke hospital. Sampai je di hospital, doktor mengesahkan mak kau mengalami lemah jantung. Selama Abah hidup dengan dia, sekalipun Abah tak pernah nampak dia sakit teruk dan makan ubat jantung. Dalam hari bahagianya menjadi hari luka buat Abah. Tak lama kemudian, doktor masukkan pelbagai wayar dekat badan mak kau. Abah tak dibenarkan masuk, jadi Abah tengok melalui tingkap pintu saja. Kau tahu tak apa rasanya bila orang yang kita sayang terlantar di atas katil sakit dan kita tak boleh berada di sisinya. Sakit Azman, hati Abah berkecai. Selang 5 jam lepas itu, mak kau disahkan meninggal dunia. Abah terkejut Azman. Badan Abah tidak boleh berdiri lagi. Sejak hari itu, Abah bencikan hospital. Abah benci sekali ubatan moden. Abah tak percaya doktor. Jururawat dan Abah berfikir kau bunuh isteri Abah. Sehingga kini, Abah ungkal dengan semua berkaitan dengan kesihatan. Abah cuba nak jaga dia tapi Abah gagal. Hari ini, Abah betul-betul kesal. Abah, maafkan saya sebab tak mampu selamatkan arwah mak. Itu semua bukan kuasa saya, Abah. Sudahlah Azman. Camelia milik kau. Dia tanggungjawab kau. Kau yang menentukan kesihatan isteri kau. Berilah dia rawatan yang terbaik nak. Abah serahkan Camelia sepenuhnya kepada kau. Trauma terhadap kisah silam menjadikan Abah ungkal dan hampir memusnahkan kehidupannya. Abah tidak lagi menjadi golongan anti-vaksin, malah menyokong suntikan vaksin demi kebaikan keluarga. Hidup Abah kini berubah dengan kehadiran ahli baharu, iaitu anak Camelia. Hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Biarkan semua